Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. At-Taubah ni surah ke-9. Itu imam mana? Balik awal. Surah ke-9 ayat 40. Yang ada handset, tengok lah. Apa belajar sikit Quran. Kau tak kira aku baca tak betul ke, aku tak payah tengok lah. Bagi kena minat dengan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahu alazim. Itu Ustaz. Kita ada penyemak. Hak semak tu Hafiz. Hampa nama ya Muhammad Habib. Dia tak pakai Quran. Yang ni Hafiz. Ustaz Solihin dia Al-Hafiz. Yang ni bapa Hafiz. Pasal apa? Anak nama Muhammad Hafiz. Ustaz ni selalu duduk cek ke semua okey? Baik. Dengar elok. Pasal apa Ustaz tak rujuk ni? Nantilah Ustaz. Ayat ni nak bagi tahu ia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ia merupakan perintah Allah. Bukan Nabi itu orang pelarian, berarti tak? Sebab tu kena mai dengar juga. Kadang-kadang dengar tapi tak ikhlas. Mai dengar nak cari kesalahan ustaz. Ni satu penyakit ni. Dia mengajak tak? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi macam tu. Jadi kita nak perbetul baliklah. Nabi bukan pelarian. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ni ayatnya. Dan matlamat hijratul Rasul ada dalam ayat ini. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Tu. Dan kami jadikan, kata Allah, seruan orang kafir musyrik di bumi Mekah itu rendah dan hina, dan kalimahku yang paling tinggi. Kalimah di sini ialah agama Islam. Kalimah-kalimah dalam ayat ni adalah agama Islam yang paling tinggi. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi
dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang berhijrah dalam ayat 40 tadi, beliau pergi dulu dengan Saidina Abu Bakar. Tu dalam tu walaupun tak sebut Abu Bakar, tapi dia kata dua orang. Idhuma fil ghari, ketika kedua-dua mereka di dalam gua. Hak seorang lagi tu siapa dia? Saidina Abu Bakar. Macam mana dia boleh dapat gelaran title As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia membenarkan segala-gala apa yang difirmankan oleh Allah dan disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan. Dia tak ragu langsung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku terima wahyu perintah daripada Allah supaya berhijrah ke Madinah, siapa yang akan menemani aku? Dia angkat tangan dulu. Tahu dia hebat. Walaupun Allah tak sebut nama dia, tapi ulama kata dialah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan segala-galanya, masya-Allah. Asalkan daripada mulut Nabi ni semuanya betul. Sebab tu dia dapat gelaran As-Siddiq. Kita gelaran Siddiq Sigaraga. Kan? Tu cerita dia nah. Jadi golongan muhajirin ini dipuji oleh Allah. Bukan pelarian. They were not refugees, cakap putih sikit. Kan? Mereka bukan pelarian, tapi mereka dipuji oleh Allah dalam ayat, dalam surah yang sama, At-Taubah ayat 100. Yang ni kita sama-sama dengar. Pasal ustaz tak apa kan? Jadi hampa tu saudara gelak kat aku lah, hampa lagi tak ingat kan? Tuan-tuan dengar sendiri. Ini baru saya bagi mukadimah tentang Hijratul Rasul. Saat lagi saya nak bahas segi hukum. Hukum mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pelarian. Dua dari Quran. Baca ni loh, ayat 1. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin. Yang berhijrah dipanggil muhajirin, yang memberi bantuan ialah golongan ansor yang bagi pertolongan. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka, kalau pun kita macam tu juga. Mereka dengan kebaikan iman dan taat, golongan muhajirin dan ansor ini, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi ayat ini sekaligus menyatakan muhajirin adalah golongan yang Allah redha. Allah redha kerana mereka membenarkan perintah Allah walaupun terpaksa meninggalkan kampung halaman. Tu cerita dia. Baik, tu habis Jadi kita bagi pencerahan tentang adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pelarian? Tidak. Perintah Allah supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, At-Taubah ayat 40, dan disusuli dengan At-Taubah ayat 100. Bahkan Allah redha apa yang mereka amalkan. Kemudian yang kedua, saya nak bagi pencerahan di segi hukum. Ingat elok. Jadi hukum dia dengar elok kalau sesiapa yang berkata sedemikian dengan niat menghina atau
merendahkan martabat Nabi, jawapan dia ile poci neraka ceracik. Apa dia? Akidah dia lingkup tu. Akidah dia rosak habis kalau dia niat sedemikian. Tapi kalau dia tak ada niat, itu dia dengan Allah. Jadi kita tak bolehlah nak tuduh. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan tak jadi penceramah. Saya pun baru belajar ceramah baru 30 tahun. Kan? Dia ni tak ada 30 tahun ni. Umur berapa? 16. Aku ceramah dalam dunia tak ada. Pakai baju kami lawa ustaz kan ni. Baru nak start. Bagus. 16. Jadi nak bagi tahu. Saya berlapik ni, Saya berlapik, Sesiapa yang mengungkapkan sesuatu dengan niat menghina atau merendahkan martabat Nabi, batal iman dan Islam. Tu dia sampai 3 ni. 3 Al-Hijrah, rehat tunggu mampu, TV 3 suku. Ingatlah, dalam Islam ada 3 perkara yang tidak boleh dipersenda-sendakan. Dengar elok. Jangan duk lepas mulut ikut dan. Bagi saya mungkin sebab di penghujung ucapan beliau, saya pun dengar 2-3 kali. Kita perlu ingat Islam ditegakkan oleh para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga pelarian dan mereka berhijrah. Dia sebut hijrah di ujung. Sebab tu aku lapik. Mungkin dia nak sebut hijrah tapi dia sebut dah pelarian. Jadi dia ganti balik dengan hijrah. Kita sangka baik mak yang kata nampak duk masuk belah dia. Ustaz ni tukar kemah dah kan? Lah nak tukar kemah tek minyak apa? Aku jadi kerajaan lah ni. Kan? Jadi mungkin pepatah Inggeris ada kata slip of the tongue, no fault of the mind. Makna kita tersasul. Tersasul. Kadang-kadang nak sebut benda ni, sebut benda lain. Sebab tu saya berlapik Tuan-tuan jangan duk sangka pelik-pelik kat aku pula kan. Aku memang baik dengan dia pun. Dia peminat aku tu. Apa dia tanya dia? Kalau kami ceramah dulu 2 orang, dia cukup syok. Pasal apa? Dia kata kami serupa. Lawak jenis empang-empang ni kan. Jadi kalau kerana di penghujung beliau sebut hijrah. Cuma saya nak habaq bagi di segi hukum. Bukan dia, orang lain, siapa-siapa juga termasuk kita. Kalau niat kita mempersendakan salah satu daripada 3 perkara ini, batal iman dan Islam. Dalil Quran At-Taubah juga surah ke-9 di pertengahan ayat 65 disambung dengan ayat 66. Dengar elok kita hurai. Hadis malam ni cerita ayat aku mana nak erti nak bahas. Aku tengok Allah mak jam hari ni aku nak kona dululah. Kan? JK Mizib kan dia kata apa yang mengajak aku empat dengar sudah kan. Di pertengahan ayat 65, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Cukup jelas dah. 3 perkara ini tidak boleh dipersenda-sendakan. Aisyah masuk berapa? 8.50 Okay. Kita ikut SOP kan tapi bayaran ikut alamak juga. Kan? Apa jangan duk tukar pula jam lah aku. Ustaz ni seorang boleh sebut tu. Ustaz lain depa kemaluan besar nak sebut. Katakanlah apakah dengan Allah. Sekali lagi saya hurai secara ringkas. Yang kedua ayat-ayat Allah yakni Al-Quranul Karim
yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak mempersenda-sendakan, kamu nak memperolok-olokkan Allah, Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maaf bagi kamu, bagi sesiapa yang buat sedemikian. Sesungguhnya kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Tu dia. Batal iman dan Islam sekiranya memperolok-olokkan atau mempersenda-sendakan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama Allah. Allah di antara maksudnya ialah apabila kita mempersendakan hukum hakam Islam. Macam mana? Contoh, orang cerita pasal hudud, kita kata hukum apa ni? Lingkup. Jangan main-main no. Tak suka, tak berkenan, duduk diam. Kita boleh hukum murtad pasal dia bercakap. Kalau dia duduk senap, dia tak kata apa, tak boleh. Sebab ulama ajak berdasarkan hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, bab, kalau tak silap saya, bab ke-49. Usamah bin Zaid, dia membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Orang beritahu, sahabat beritahu kat Nabi, Nabi panggil dia, wahang bunuh dia. Pasal dia takut pedang aku, dia terus mengucap supaya aku tak bunuh dia. Aku bunuh juga dia. Nabi tanya, hang belah dada dia, tengok hati dia. Di situ tuan-tuan, lahirnya hukum pada zahir sahaja. Apa yang dizahirkan oleh seseorang, tu saja kita boleh hukum. Soal batin, dia dengan Allah. Dia main semayang, dia puasa, keluar zakat, pergi haji, sengap. Wudu tak berkenan, tapi dia tak kata apa. Tapi kalau dia semayang, puasa, zakat, dia wudu tak boleh, tak sesat, pergi kapiak. Kita hukum yang zahir. Pasal dia menzahirkan benda tu. Kalau dia duduk diam, dah tak boleh kata apa lah. Takkan kita boleh baca sampai ke dalam hati orang. Dia tak? Sebab tu macam ungkapan tadi pun saya kata, kemungkinan dia tersasul. Kan? Tersasul kan? Jadi kita jangan hukum terus. Hak saya kata hukum terus kapiak ni, dia terang-terang kata. Baik. Contoh, mempersendakan Allah maknanya ialah di antaranya mempersendakan hukum hakam Islam. Hukum apa ni? Hukum ni sudah lapuk. Habis. Wa ayatihi, ayat Quran. Quran tidak boleh dipersenda-sendakan. Apa maksudnya? Contoh mempersendakan Quran, semuanya ikut Quran sampai bila kita nak maju? Jam. Sebab kita ada ayat Quran, Surat An-Nahli, surah ke-16 ayat 102, muka surat 661, tafsir pimpinan Ar-Rahman, ikut Quran manusia jadi maju. Jadi hampa tu ada sembang kemah lah, hampa tak tengok Quran kan? Sebab tu saya kata tadi, Sayyidina Abu Bakar dia yakin dengan Quran. Orang beriman tak sepatut meragui Al-Quran. Meragui Al-Quran walaupun tak cakap dia dengan Tuhan, tapi duduk sengat-sengat, tak boleh. Mana dari Quran? At-Taubah juga, surah ke-9 ayat 125, muka surat 302, tafsir Arab Saudi. Ni kalau Dr. Zaki Naik dengar ni, dia panggil aku Sifu. Dia ingat aku seorang, dia ingat Syekh ni lagi boleh. Dia tak boleh ingat, aku boleh ingat. Pasal ni semua bahasa Melayu. Aku tak boleh ingat, dia boleh ingat. Jadi kami serupa. Jangan main-main tau. Meragui Al-Quran membatalkan iman dan Islam. Mau nak ikut Quran bila nak maju? Jangan. Sebab saya boleh kemukakan dari Quran, ikut Quran lah kita maju. Surah ke-16 ayat 102, surat An-Nahli. Tengoklah, rujuklah tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rumi pada muka surat 661. Tak kemah lagi lah macam ni kan? Baik, itu contoh Quran tak boleh dipermain-mainkan.
Yang ketiga, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan tengok, sesiapa yang beriktikad, berkeyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perutusan Allah hanya untuk Arab. Untuk Arab pun batal. Tuan-tuan rujuk jilid pertama musikah hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri yang membatalkan iman dan Islam, i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Itu i'tiqad, duk sengap-sengap seorang-seorang. Nabi Muhammad ni untuk Arab ni, untuk Arab. Baik. Ada puak-puak duk belajar jenis apa nama hakikat-hakikat ni lah kan. Hakikat pun no. Dia kata apa? Kita mengucap dua kalimah syahadah. Nah, nak naik saksi Muhammad. Nak saksi apa? Kita tak pernah jumpa Muhammad. Oh, dia kena kok tu. Mai cakap dengan aku. Aku nak baca hadis Tak tahu hampa kena mengaji juga. Aku ni ta'lim boleh lah. Ustaz besha-besha je. Kan? Bukan selebriti. Bukan PU. Bukan da'i. Bukan imam muda. Besha-besha je. Tapi aku boleh kemukakan dari Quran hadis. Tu kena mengaji. Mengaji kat siapa minta tolong dapat jenis tu. Aku bersaksi sebenarnya kalau mengucap dua kalimah syahadah ni apa kita asyhadu an la ilaha illallah tu kan, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh dia. Nak saksinya tak pernah jumpa. Kita boleh bagi dalil Quran, kita boleh bagi dalil hadis. Nak tanya tok guru dia, nak tak mana benda ni. Tuan-tuan nak bagi jawapan lah. Nabi Muhammad baik, syurga neraka baik, dosa pahala baik, Allah Subhanahu wa taala baik. Kesemua itu dikategorikan sebagai alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda-benda yang ghaib. Siapa pernah jumpa Tuhan? Siapa pernah tengok syurga neraka? Siapa pernah jumpa Nabi? Tapi wajib kena beriman. Tak beriman kat Nabi, mana tak beriman kat Allah. Taat kat Nabi, taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat 80. Tak tahu lah kot depa usah depa lagi kemas. Tapi saya dah banyak kali dah jumpa geng-geng ni. Depa tak ada hujah Quran. Kita bukan nak sombong saya, gifted ni. Ni anugerah Allah kat saya. Kemampuan mengingati Al-Quran hadis. Kan? Setengah baca hadis lah, Quran tak baca. Lagi cerai. Kita bagi dua, ada Quran, ada hadis. Ada hadis, ada Quran. Baru saja belajar dakwah baru 30 tahun. Ustaz besha-besha aja. Main nampak mengantuk, main duduk depan ni. Lagi aku jekah lagi, tidur pula. Tu lagi tak nak jawab. Bukan tidur, khusyuk. Tuan-tuan, kita belajar pun tengok-tengok sama. Zaman lah ni banyak tok-tok guru, banyak orang yang bawa ajaran sesat. Dah kena ban pun. Saya kalau kata sesat 30 tahun dah. Hujah saya Quran hadis, hampa pergi tengok. Kan? Tu pun tuan-tuan, kemarin dulu saya pergi jumpa tok guru. Kita kata hujah kita kemas, tok guru patah hujah saya KO. Hampa rasa ada gelak, hampa lagi tak pergi. Tak aku pun kena kepak untuk guru. Hujah tu betul dah dia kata. Saya tanya tok guru, kalaulah akidah kita mantap di tiga bahagian ni, adakah masih ada ruang akidah boleh rosak? Dia kata memang mantap. Masih ada. Tu dia. Tak. Pastikan jangan tinggal Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah dalam hati, kalau aku untuk guru. Kita confident dah dengan tiga benda tu, akidah kita tak rosak. Rupanya tak boleh cakap macam tu.
Dia kata betul, tetapi akidah kita tetap boleh juga rosak. Tapi mintalah pertolongan Allah supaya Allah dah bagi hidayah. Allah jangan pesongkan lagi hati kita. Oh betul. Aku dapat satu ilmu. Masya Allah. Ada Ustaz? Ali Imran 8 lah. Ha? Betul. Tak Rusdan? Ada? Tak angguk pun. Setiap kesalahan saya bayar RM50 kalau tak Rusdan. Kalau semua betul, bayar saya RM1. Dan Ustaz ni bukan tengok apa, bukan nak sembang besar, anugerah Allah. Saya sebut anugerah Allah. Nabi Sulaiman bila ditanya sampai dia boleh kontrol ifrit, jin duduk jadi dia punya khadam, punya hebat, dia punya kuasa macam-macam, dapat kerajaan. Macam mana hang hebat? Ada min fadlir Rabbi. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 40. Ini adalah anugerah Allah kepadaku. Saya pun jawab macam tu juga. Tapi saya nak guna anugerah ni bagi umat Islam faham Islam yang sebenar, tanpa takut kepada mana-mana pihak. Alah, dia berkata, lah beranilah dah jadi kerajaan. Sebelum jadi kerajaan pun kan tak tahu aku tanya kau. Dia nak main. Main tak anggut mesti belah kanan tu. Sebaik main anggut. Kan? Nah, tonton bayangkan tengok, kalau beriktikad Nabi Muhammad ni Allah utus hanya untuk Arab pun batal iman Islam. Oleh itu, inilah hujah saya. Sesiapa yang dengan niat menghina atau merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bakal dilaknat oleh Allah. Sila rujuk Ustaz Tafsir Ibnu Kathir surah ke-33 Suratul Ahzab ayat 57. Hampa balik pergi cari kitab. Kan? Jadi saya harap yang bercakap hari itu dia tak niat sedemikian. Bukan niat dia untuk menghina Nabi dan bukan niat dia untuk merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kata dia tersasut, slip of the tongue, no fault of the mind. Hang faham tak orang putih? Betul kan ni? Tak ikut test lah tengok. Dia tersasut. Ayat 57 Ustaz. Sila rujuk tafsir Ibnu Katsir. Saya ada tafsir Ibnu Katsir ni dalam telefon. Kalau nak tengok lagi aku tunjuk. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Dia sana terus dan saja tak mau angguk. Tu ayat dia. Nah, jangan sesekali kita menyakiti Allah ataupun menyakiti Rasul, kerana sesiapa yang berbuat sedemikian akan dilaknat oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Nanti tentu. Laknat ni sama darjat dengan siapa? Siapa dia? Firaun. Iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Suratul Hijri surah ke-15 ayat 34 35. Siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah sama macam iblis. Orang yang dilaknat oleh Allah jangan duk mimpi nak masuk syurga. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmati. Dikuat dengan hujah hadis Muslim. Masuk syurga hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tapi kalau dah dilaknat boleh masuk syurga bang. Kalau dah dilaknat bang, pakai topeng yang ni. Semua jadi Zorro semua. Kan? Nah, aku heran SOP manusia buat semua orang boleh patuh. SOP Allah tak tutup muka 1000, aku pun tutup. Pergi beli dah kau untuk goreng bihun syok-syok nak makan di kedai, cari-cari tak ada. Hang pun cepat aku nak balik. Saya kena 1000 bihun goreng RM4.5 kan. Aku tak bungkus aku balik makan di rumah kena saman 1000. Dapat saya semua orang boleh patuh. Kenapa SOP Allah tak patuh? Standard Operation Procedures. Kan? Tak baca dah kitab ni kebetulan. Saya kita baca laju-laju lah. Kau apa? Sikit ke? Pasal ni ayat saya nak sentuh sikit ayat Quran dan sikit. Tuan. Boleh tak?
Jadi kalau niat menghina, kata Ibnu Katsir, atau merendahkan yakni martabat Nabi, bakal dilaknat oleh Allah. Jadi bagi saya kata mungkin itu tersasut, tak ada niat untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau kesilapan beliau satu je, dia bukan susah sangat. Bila ditegur dalam parlimen, patutnya dia kata tak apalah, saya tarik balik, saya tersilap, kan selesai masalah, tak jadi isu. Tidak Pak Di. Tak angguk pun geng dia apa. Kamu dia cari ni lama dia ikut aku pun. Baik, kita rujuk hadis ke-35 malam ni. Itu pencerahan. Dan soalan ni minta maaf lah. Cerita forex ni saya tak boleh nak jawab. Adakah forex online trading dibenarkan untuk berdagang? Ini minta maaf. Ini bukan bidang saya. Kalau nak tahu, pergi cari Dr. Zaharuddin. Yang nama dua-dua orang Zaharuddin, dua-dua tu pandai bidang ni. Biar mereka bagi pencerahan. Jadi saya bukan bidang saya, walaupun I was a banker before, you know. Walaupun pun aku dulu kerja bank juga dulu 16 tahun, tapi bukan bidang saya. Ini saya tak tahu. Baik, kita baca hadis lagi 10 minit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma'i li yumna'a bihil kala'u, rawahu Bukhari. Dia cerita dia sikit hari ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghalang dari memberikan lebihan air untuk menghalang tumbuhan dari membiak. Tu dia. Tu sampai cerita tumbuhan pun itu yang kata tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Apa faham tak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Tok Guru Haji Saleh Musa rahimahullah sebut, dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam mendapat faedah. Rahmat di sini faedah. Manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Sebelum kedatangan Islam, macam mana depa nak makan kambing, lembu, depa buatnya nak takal pa bunuh katuk sampai mati terketak. Bila Islam tajamkan pisau, tarik tengok lembu mati senyum. Atas senyum mati dalam iman dah. Kan? Pasal pisau tajam. Tengok tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis yang saya pernah jumpa tuan-tuan, kalau kita patahkan ranting pokok, bagi patah sampai habis, jangan biar terkulai-kulai. Nabi larang, sebab dia ada nyawa. Faham? Ni orang perempuan ni hampa belah pokok bunga tu, berjagalah sikit. Belah pokok bunga syok, jurui tak mau. Kan? Tu cerita dia. Ni kata rahmat. Seluruh alam dapat rahmat. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Kan? Fikir tengok tuan-tuan, berbuat baik kepada anjing, pelacur, dia ahli syurga setelah menjalani hukuman dalam neraka. Kalau kita buat baik pada manusia, Allahu Akbar, lagi hebat ganjarannya. Ini dia cerita ayam hari ni. Ada orang Jabatan Ayak Pulau Pinang ni. Baik. Dengar uraian dah. Saya baca cepat-cepat, tak ada apa. Antara nikmat Allah yang sering kita lupai untuk menghargainya ialah sumber air yang banyak dari sungai, hujan, mata air dan sebagainya. Ayat ni tak dapat nafi. Saya baca 2 ayat. Pertama surah Ar-Rahman surah 55 ayat 19 hingga 21. Yang kedua Al-Waqi'ah surah 56 ayat 68-70. Dengar cerita tentang ayat. Kita mula Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingatlah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman diulang beberapa kali. Berapa kali Ustaz Rusdan? Apa jawab tepat? RM1, 1 saat sekarang habis. Aku bagi jawapan 31 kali. Ingat sampai bila-bila. Aku jadikan 2 lautan yang mengalir, kata Allah. Kemudian mereka bertemu di kuala atau muara.
la yabghiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-dua ni seolah-olah ada dinding. La yabghiyan makna hak masin tak masuk ke tawak, tawak tak masuk ke masin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat aku yang mana lagi kah yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan, laut dengan sungai, laut lagi luas. Kalau satu cawan ayak tawak masuk dua cawan ayak masin-masin tak? Masin kan? Tapi bila Allah cipta, tak masin. Tawak tetap tawak, hak masin tetap masin. Dalil kedua, Allah sebut dalam Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kamu tak tengok ke air hujan, air yang kamu minum? Siapa yang menurunkan air hujan pada langit, aku atau kamu? Kalau aku kendaki, kata Allah, air hujan yang turun daripada langit, boleh aku masinkan air tersebut. Lebih baik bersyukurlah kamu. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam ajaran Islam, ulama bahas, kalau dalam bahasa Inggeris disebut fundamental needs. Keperluan asas manusia 5. Mana-mana kerajaan, kalau dia jaga 5 benda ni, dia akan kekal sebagai kerajaan. InsyaAllah. Pertama, yang menjadi keperluan asas pada manusia tidak lain tidak bukan ialah ayak. Sebab tu dalam Islam ayak tak boleh diswastakan. Bukan pak dia ni, anugerah Allah. Oleh kerana dia melabur jadi milik dia, dia letak harga. Jam tak kita? Jam. Patutnya should be managed by the government. Cakap mungkin aku nampak hampa macam maksud dia malam ni. Sepatutnya diurus oleh kerajaan, tak boleh diswastakan. Yang kedua, yang menjadi keperluan asas pada umat manusia ialah api, elektrik. Tu yang depa buat apa nama? UTL, YTL tu. Tu. Wui, kena melalui dia. Berapa banyak dia untung? Ingat, Tuhan bagi elektrik untuk bapak dia ni. Bengongnya kerajaan. Nah, menswastakan benda ni jadi kita jadi beban, tuan-tuan, mahal. Islam ni agama terbaik. Siapa nak kata tak terbaik, angkat tangan. Siapa berani angkat tangan bagi dalil Quran kata Islam tak terbaik? Islam ajak semua dah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 89. Ma farratna fil kitab min syai'. Surah ke-6 Al-An'am ayat 38. Kedua-dua dalil ni menyatakan agama Islam cukup lengkap. Semua bidang dia ajak. Ada yang layak buruk tanya, betul ke Ustaz? Betul. Mana dalam Quran ajak buat roti canai? Dajjal tapi tanya yang macam tu. Aku jawab, ada dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43. Kalau mak dia kata ada roti canai. Kalau bapa hang ada roti canai. Tuhan ajak dalam ayat tu tanya orang yang lebih tahu. Tu Tuhan ajak hanya nak tanya aku, jangan macam tanya bab forex. Aku bukan bidang forex. Pergi tanya yang foreign exchange apa benda ni, bagi tanya dia bab. Makna Islam ajak supaya kita bertanya. Pergi jumpa kawan tembak roti canai. Hang mai tanya ustaz, aku hentuk dengan mikrofon baru tahu lagi. Ada ustaz, fasalu ahla zikri, kan? Tanya. Sekiranya kamu tak tahu, kepada ahlinya. Pergi tanya. Kena yakin tuan-tuan. Elektrik. Ini keperluan asas. Yang ketiga, pendidikan. Cuba tengok nasib anak cucu kita. Dapat segulung ijazah, kerja tak ada. Tidak. Anak aku bukan segulung ijazah, 3 ijazah. Diploma, ijazah, sarjana, ijazah, betul sarjana tua. Master. Aku tahu hang tak buat PhD, malas. Hang buat pun hang tak ada kerja. Hutang ada.
Tu tanggungjawab kerajaan. Ni harap-harap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengar malam ni. This is your responsibility as the government. Saya dia panggil kopi dah apa? Tan Sri pula aku lepas tu. Yang keempat, perubatan. Tuan-tuan tengok, hospital swasta, private hospital, semua mahal. Bini aku 10 bulan dah sakit. Metro, pantai, apa pun tak ada. Duit beribu habis. Dalam pihak Cokia dia, kan? Dia buat mammogram, dia buat ultrasound, dia tengok everything is in order. Mungkin masalah angin dalam usus tu yang jadi macam tu. Dia tengok buah pinggang semua elok. Tak mahal. Nampak kau? Ya tiang wakong. Buat Cina tak ti. Hak mencarut apa pandai kan? Nampak go 250. Buat kong tu, buat tu. Aku kelentong pun main kantau. Aku belajar bahasa Cina orang parti tak. Bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, India tak apa aku tak boleh pi. Lidah sampai terbelit-belit. Dia tak mau jadi, kan? Pi Hokkien insya-Allah. Tambah hak mencarut aku cukup cakap. Dia tak boleh lah mencarut dalam masjid kan? Tak habis dah. Sikit ni masa kecederaan. Yang keempat perubatan. Yang kelima perumahan. Sepatutnya semua ni tanggungjawab kerajaan. Rumah harga 20,000 je apa? Depa buat model 20, 50, 60 tu dia. Kan? Cuba kerajaan yang urus benda ni. Semua rakyat dapat rumah. Saya tak apa dah. Walaupun rumah saya tak besar, rumah sendiri. Tak berhutang lah. Syukur. Yang duduk penyewa, aduh letih. No? Tu nak pilih kerajaan, kena pilih elok-elok. Kan? Dah bukan kempen. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kan? PRU 15 dekat ni yang paling sonok kan. Kalau tak jadi tahun ni, awal tahun depan. Aku orang politik, aku tahulah maklumat. Bekas calon. Bukan kalah Pak Haji, belum menang. Kalau menang itu bergegang parlimen tu. Tak ada cakap banyaknya. Aku bagi hujah ni balik awal lah apa buat tu. Quran hadis nak cakap putih. English jadi kita. Bukan apa ya. Sijil aku sah, bukan palsu. Tak habis dah hadis ni. Nah, kita sambung bulan depan deh. Nah, tapi cerita yang lah bukan ada apa tu. Nah. Malah nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi pada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tengok Islam ajak sampai macam tu. Tu rahmat tuan-tuan. InsyaAllah tanda tadi tu nanti kena lajak pula, kena 1,000 pula, jam pula. Dah hampa bagi aku pun tak banyak. Kena denda pula 1,000, lagi jam kan? Kita tangguh dulu insya-Allah. Jadi tuan-tuan adalah barang-barang saya nak sebut sikit lah. Ada satu sabun basuh baju. Oh memang hebat tuan-tuan. Saya dah pakai lama. Baru saya perasan. Takak kotor sikit-sikit kena apa kotor-kotor. Kalau minyak kena redam ada cara-cara. Hampa try tengok Kalau baju budak-budak sekolah baju putih insya-Allah rendam sehari semalam, esok hampa tak ada buat apa bilas clear. Memang kuat sungguh. Dia panggil Savon, SAVVON kot. Ni produk orang Islam. Tuan-tuan tengok ni lah. Nak ada flyer tu sekejap lagi Amirul. Flyer tentang Savon tu ada bagi kenapa. Kalau kena minyak macam mana. Saya kena marker pen. Alhamdulillah keluar. Sebulan dah. Lepas tu baru saya teringat nak buat. Memang keluar. Walaupun dah sebulan dia keluar tapi tak keluar habis. Saya nak buat round kedua. Minyak kena buat lala tu. Bubur ayak panas, bubur dia. InsyaAllah dia ada ajak cara dia. Tuan-tuan tengoklah. InsyaAllah ada barang-barang lain untuk projek ekonomi sekolah lah, Tafi Mutmainah yang saya urus. Dibuang kemaafan, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Al. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din
وعلمنا تأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله